Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan semua pelajar sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita dalam subjek sejarah. Tanpa membuang masa lagi, kita terus masuk pada unit yang pertama, iaitu institusi raja, tonggak, kedaulatan negara. Okey, institusi raja ini telah wujud sejak zaman Kerajaan Melayu awal. Okey, maksudnya institusi beraja ini diwarisi daripada zaman dahulu, daripada raja-raja yang terdahulu dan terus membawa kepada raja ataupun sultan pada hari ini, pada masa kini. Okey, pada masa dahulu, sultan ataupun raja mereka mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam struktur masyarakat. Ya, di mana mereka menjadi ketua kerajaan. Okey, boleh tengok gambar struktur masyarakat yang telah Ustaz sediakan, di mana di bawah sekali adalah hamba, di atasnya rakyat, di atasnya pembesar dan di atas sekali kedudukan yang tertinggi adalah sultan. Okey, sultan ini berkuasa mutlak atas pentadbiran dan undang-undang. Maksudnya sultan ini pada masa dahulu ataupun pada masa kerajaan Melayu awal yang dahulu, sultan ini mempunyai kuasa yang mutlak di atas pentadbiran dan juga undang-undang. Okey, ada nota kecil di atas itu saya sediakan, di mana gelaran raja ditukar kepada sultan selepas kedatangan Islam. Okey, lepas masuknya Islam ke kerajaan Melayu, maka panggilan ataupun gelaran raja itu ditukar kepada sultan. Okey, kita terus kepada yang seterusnya, iaitu okey, macam mana pula dengan kuasa sultan kini? Macam mana kuasa sultan pada masa ini, pada zaman sekarang ni? Okey, tengok yang atas sekali warna merah. Wujudnya institusi yang di-Pertuan Agong. Okey, institusi yang di-Pertuan Agong ini adalah di mana penggiliran di antara 9 negeri, iaitu 9 negeri ni ada 9 sultan. Maksudnya ke-9 sultan ini akan bergilir-gilir dalam menjadi yang di-Pertuan Agong ataupun YDPA, di mana pada masa itu mereka akan menjadi ketua negara. Okey, terus ke yang seterusnya, belah kanan. Okey, kuasa YDPA tertakluk dalam Perlembagaan Persekutuan atau Negeri. Okey, yang seterusnya, bawah pentadbiran negeri diuruskan oleh Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Okey, di mana kalau urusan-urusan berkaitan dengan negeri ini akan diuruskan oleh mereka ini, iaitu Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Okey, dan yang terakhir sebelah kiri, pentadbiran negara diuruskan oleh Perdana Menteri. Okey, kalau apa-apa berkaitan dengan pentadbiran negara akan diuruskan oleh Perdana Menteri. Okay, itu adalah kuasa sultan ataupun sistem pada masa kini, masa sekarang. Okey, kita teruskan. Okey, boleh tengok peta yang Ustaz dah sediakan. Okey, terdapat 9 buah negeri yang mengamalkan institusi beraja. Okey, yang pertama adalah Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Okey, ada kesilapan sedikit, iaitu anak panah itu sepatutnya pada Negeri Sembilan, bukannya pada Negeri Melaka. Okey, ada berlaku kesilapan sikit. Maksudnya ke-9 negeri ini, di mana ada 9 sultan, mereka akan bergilir-gilir dalam menjadi YDPA, iaitu yang di-Pertuan Agong. Okey, di mana gambar yang Ustaz tidak letakkan sultan ataupun yang di-Pertuan Besar, mereka tidak mengamalkan ataupun tidak mempunyai raja ataupun sultan. Okey, di mana negeri yang dimasukkan ialah Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan Melaka, dan juga termasuk wilayah persekutuan Labuan dan juga Kuala Lumpur. Okey. Okey, macam mana pula? Bagaimana pula dengan negeri yang yang tidak beraja ni? Okey, siapakah ketua negeri? Okey, kat sini Ustaz akan terangkan, di mana ada 4 negeri tadi kan? Satu Pulau Pinang, yang kedua Melaka, yang ketiga Sabah, dan yang keempat Sarawak. Keempat-empat negeri ini tidak mempunyai sultan ataupun raja, tetapi yang akan menjadi ketua negeri mereka adalah yang di-Pertua Negeri. Okey, yang kedua ialah wilayah persekutuan. Ni Ustaz cakap tadi, wilayah persekutuan Labuan dan juga Kuala Lumpur. Okey, kedua-dua wilayah persekutuan ini tidak mempunyai sultan maupun raja. Jadi, mereka akan terus berada di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong.
Okey, itulah sedikit sebanyak tentang kuasa sultan dan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Dan kita akan teruskan kepada yang seterusnya, iaitu wa'dat. Apakah wa'dat? Okey, apakah maksud wa'dat tu? Wa'dat itu adalah perjanjian. Perjanjian apa? Apa pula ada janji ni? Okey, perjanjian di antara rakyat dan juga raja. Okey, di mana rakyat dan raja ini berjanji. Apa janji mereka? Kita tengok warna kuning itu. Rakyat perlu memberi taat setia sepenuhnya kepada raja. Okey, maksudnya rakyat kena taat setia kepada raja. Apa yang diperintahkan oleh raja, apa yang disuruh oleh raja itu adalah kita taat dan setia kepada raja. Di mana ini terdapat dalam rukun negara kita yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, dan seterusnya, raja hendaklah mentadbir dengan adil dan saksama. Okey, di sini membawa maksud bahawa kedua-dua antara mereka, iaitu rakyat dan raja, berjanji bahawa rakyat berjanji akan taat setia dan raja pula berjanji akan mentadbir dengan adil dan saksama. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan wa'dat. Okey, dalam gambar di atas kita boleh tengok di mana kisah perjanjian. Okey, inilah kisah perjanjian yang dikatakan tadi, iaitu wa'dat itu berlaku, iaitu perjanjian di antara rakyat dan sultan tadi. Okey, di mana raja yang tersebut bernama Seri Tribuana dengan rakyat Demang Lebar Daun. Okey, nanti kita boleh baca bagaimana kisah mereka membuat perjanjian untuk kata macam untuk kita lebih membentuk sikap kita untuk taat kepada raja, dan raja pula untuk membentuk sikapnya mentadbir dengan adil dan saksama. Okey, kita terus kepada yang seterusnya. Hasil daripada wa'dat tadi ataupun hasil daripada perjanjian di antara rakyat dan raja tadi, wujudnya satu konsep yang diberi nama daulat dan derhaka. Okey, apakah maksud daulat dan derhaka ni? Okey, daulat. Daulat ini melambangkan kekuasaan raja atau sultan terhadap kerajaannya, di mana raja mempunyai kuasa dan tanggungjawab, kebijaksanaan dan juga peribadi yang hebat dalam memerintah kerajaannya. Manakala konsep derhaka pula bermaksud keingkaran rakyat. Rakyat ni ingkar terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Okey, maksudnya jika rakyat ni mengingkari perintah raja itu, mereka akan dikenakan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Okey, raja berdaulat akan memastikan keamanan dan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa, di mana rakyat akan dapat hidup dengan aman dan damai di bawah naungan baginda. Okey, jadi apa kita kena buat? Sepatutnya kita rasa sangat-sangat bersyukur ataupun kita haruslah menghargai kerana negara kita mengamalkan institusi beraja ni. Okey, sekarang kita dah masuk ke kesimpulan. Okey, tadi kita dah belajar nombor satu, kuasa raja ataupun sultan. Okey, di mana kedudukan mereka adalah kedudukan yang tertinggi dan mereka mempunyai kuasa dalam memerintah negara dan juga kerajaan. Okey, yang kedua ialah wa'dat raja dengan rakyat. Okey, wa'dat ni apa tadi? Perjanjian antara raja dengan rakyat, di mana rakyat berjanji untuk sumpah taat setia kepada raja, di mana dan raja berjanji untuk memerintah ataupun mentadbir dengan adil dan saksama. Okey, yang ketiga ialah konsep daulat dan derhaka. Okey, daulat dan derhaka, konsep tadi kita dah belajar, di mana daulat ini adalah kekuasaan raja itu dalam memerintah sesebuah negara, dan juga derhaka ini adalah keingkaran seseorang ataupun rakyat itu ingkar kepada titah dan perintah raja. Dan yang keempat, menghargai dan mentaati sultan. Okay, kita hendaklah menghargai dan mentaati sultan, raja kita, di mana mereka merupakan ketua kepada negara kita, dan mentaati dan menghargai mereka adalah salah satu kita menunjukkan kesetiaan kepada mereka ataupun hormatnya kita kepada mereka sebagai pemerintah kita.
Dan yang terakhir, Ustaz minta kamu untuk buat nota atau peta minda maksud konsep daulat dan derhaka tu. Okey, tuliskan maksud daulat dan juga maksud derhaka, dan buatlah macam mana kamu, kreatif kamu. Dan insya-Allah sehingga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Semoga dipermudahkan segala urusan dalam menjalani kehidupan seharian, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.